Air adalah antara sumber asas yang penting pada semua hidupan di bumi. Salah satu kejadian alam semula jadi yang menyalurkan air pada hidupan adalah sungai. Sudah pasti, sumber air yang selamat datang dari sungai yang bersih. Tapi, bagaimanakah sungai yang sudah wujud sejak ribuan atau jutaan tahun lalu boleh kekal bersih hingga ke hari ini? Siapakah yang membersihkannya? Jawapannya ialah hidupan akuatik yang menjadi ejen pembersih semula jadi. Antaranya seperti bakteria sihat, siput, udang, malahan tumbuhan akuatik juga menyumbang kepada proses ini. Selain itu, beberapa spesies ikan juga turut menjadi salah satu ejen pembersih yang penting di dalam sungai, terutama sekali jenis ikan pemakan alga atau lumut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Cik Siti Sepat. Video kali ini Siti akan kongsikan 8 ikan pemakan alga terbaik yang asli di Malaysia. Video ini dibawakan khas oleh Jejak Air Tawar. Selain sistem penapisan air semula jadi di dalam tanah dan juga di dasar sungai, hidupan seperti ikan juga turut memainkan peranan besar pada proses kitaran sungai. Memandangkan Malaysia kaya dengan biodiversiti, air tawar di Malaysia memiliki hampir 600 spesies ikan asli. Setiap spesies ikan itu dicipta oleh Allah dan Allah menetapkannya di kawasan yang sesuai untuk melengkapi antara satu sama lain. Kitaran ini hanya akan terganggu oleh campur tangan manusia sendiri seperti menyebabkan kerosakan sungai, melepaskan ikan asing, dan pelbagai lagi selain berpunca dari bencana alam semula jadi. Sebab itulah pentingnya untuk menjaga kelestarian spesies ikan tempatan, bagi memastikan ekosistem perairan negara kita kekal terjaga kerana kita adalah sebahagian makhluk yang bergantung pada sungai. Ini adalah tanggungjawab yang Allah serahkan pada kita untuk diuruskan sebaik mungkin. Malahan, ikan pemakan alga yang asli di Malaysia jauh lebih cekap berbanding ikan pemakan alga yang diimport, antaranya seperti ikan bandaraya yang berasal dari Amerika Selatan ini. Ikan ini dikatakan sebagai pemakan alga terbaik telah terbukti ia hanyalah satu penipuan. Perkara ini turut diakui sendiri oleh kebanyakan para akuaris. Ikan bandaraya bukanlah pemakan alga terbaik, malahan kadangkala ia langsung tak menyelesaikan masalah alga maupun kotoran lain. Ada yang mengatakan ia memakan najis. Ini sama sekali tidak benar kerana tiada ikan air tawar yang memakan najis. Dan lebih teruk lagi, ikan bandaraya menghasilkan kotoran yang berganda lebih banyak di dalam air berbanding ikan lain, kerana inilah ekosistem di sesuatu lubuk akan rosak apabila ikan ini dan juga ikan-ikan pendatang yang lain muncul di lubuk itu. Ikan bandaraya hanya berkesan di negara asalnya, kerana biodiversiti dan ekosistem di negara asalnya sejak azali bersesuaian dengan sifatnya. Begitu jugalah ikan asli di negara kita. Di Malaysia ia tidak menjadi masalah, namun akan jadi masalah di negara lain yang bukan tempat asalnya. Tapi bukan ikan bandaraya yang bersalah dalam isu ini. Yang bersalah adalah masyarakat sendiri kerana merekalah yang melepaskan ikan bandaraya ke perairan negara kita. Betapa bangangnya mereka. Okey, kita berbalik semula kepada ikan pemakan alga tempatan. Kita mulakan dengan ikan temakang. Hanya ada satu spesies saja temakang di dunia dan ia hanya wujud di Asia Tenggara, termasuklah Malaysia. Untuk pengetahuan korang, ini antara keluarga ikan sepat yang bersaiz besar selain ikan kaloi. Temakang selalu mendiami sungai yang berarus perlahan, parit dan paya. Seperti mana gelarannya di negara luar iaitu kissing gurami, ia memiliki mulut yang unik. Disebabkan mulutnya yang begitu, ia antara spesies ikan yang agak cekap untuk memakan alga dan juga lumut di celah-celah tumbuhan, batu atau kayu. Namun perlu diingatkan, pemakanannya bukanlah sepenuhnya herbivore. Ia turut memakan serangga, cacing dan pelbagai lagi. Jika korang ingin bela temakang dan mahu menanam tumbuhan akuatik, pastikan tank korang bersaiz besar dan memiliki tumbuhan yang cukup banyak kerana adakala temakang gemar memakan tumbuhan.
Ikan pucuk pisang atau ada yang kenalinya sebagai ikan kawan. Ini bukan ikan terbol atau temperas tau. Ada beberapa spesies ikan pucuk pisang di Malaysia. Antara yang biasa ditemui ialah Labiobarbus leptoculus dan Labiobarbus fasciatus. Ikan pucuk pisang selalu mendiami kawasan air yang berarus sederhana dan perlahan di sungai-sungai utama. Ia adalah sejenis ikan yang gemar memakan lapisan alga di batu-batuan dan juga kayu di dasar sungai. Selain itu, ia juga turut memakan sisa tumbuhan, sisa makanan, dan pelbagai lagi. Biasanya ia akan bergerak secara berkumpulan, oleh itu ikan ini agak efektif untuk pengawalan alga. Namun, ikan ini jarang menjadi pilihan akuaris tempatan kerana ada ikan lain yang jauh lebih efektif berbanding ikan pucuk pisang. Ikan rokot. Ini bukan ikan bandaraya tau. Ini adalah ikan asli tempatan dan ia tiada kena-mengena langsung dengan keluarga ikan bandaraya. Ikan bandaraya berada di dalam keluarga Loricaridae dan keluarga ini tak wujud di Malaysia, manakala ikan rokot berada dalam keluarga Gastromyzontidae. Ada banyak spesies ikan rokot di Malaysia, setakat ini sekitar 20 spesies yang telah ditemui. Tapi sayangnya ia hanya ditemui di Sabah dan Sarawak. Masih belum ada penemuan ikan ini yang asli di mana-mana negeri di Semenanjung. Ikan rokot selalunya mendiami sungai yang berbatu dan berarus kuat. Ia selalu duduk di permukaan atau celahan batu. Sudah pasti, alga dan lumut yang meliputi batuan itu menjadi sumber makanan utamanya. Di dalam dunia akuarium, ikan rokot agak kurang popular kerana sukar untuk mendapatkannya di atas faktor taburannya yang terhad di Borneo saja. Ikan susur batang. Spesies yang ada di Malaysia ialah Apelxorhynchus calopterum. Antara ciri-ciri yang mudah untuk kenali ikan ini, ia memiliki sirip yang berwarna hitam dan di muncungnya ada anggota yang kelihatan seperti dua batang tanduk. Ikan susur batang gemar mendiami sungai yang berpasir, berbatu dan berarus. Selalunya ia akan berimigrasi ke kawasan yang lebih cetek sewaktu tibanya musim tengkujuh. Ikan susur batang selalu kelihatan menghabiskan masanya di permukaan pasir dan batu untuk memakan alga dan juga lumut. Namun, ia juga cenderung untuk memakan larva serangga, cacing, dan hidupan lain. Ikan susur batang agak terkenal di dalam pasaran ikan hiasan. Ia dikenali sebagai flying fox. Ini adalah antara ikan pilihan oleh akuaris untuk dijadikan sebagai ikan pencuci di dalam akuarium. Ikan serawi. Ini adalah antara ikan yang mirip seperti ikan susur batang. Untuk membezakannya, sirip ikan serawi jernih dan tidak berwarna hitam. Di muncungnya tiada anggota yang kelihatan seperti tanduk seperti mana ikan susur batang. Ada beberapa spesies ikan serawi di Malaysia. Yang biasa ditemui ialah Ceratogara cambodgiensis. Dari segi perwatakan ia agak mirip seperti ikan susur batang. Serawi selalu mendiami laluan sungai yang mempunyai arus yang bercampur antara perlahan dan deras, seperti kawasan berjeram atau laluan air yang bertangga. Jika di permukaan dasar sungai tersebut diliputi alga, ia akan bertumpu di kawasan itu untuk memakan alga tersebut. Ia turut memakan makanan lain seperti larva serangga dan cacing, tapi jika ada alga pasti alga itu akan menjadi pilihan utamanya. Ikan selimang. Ini antara ikan yang mirip ikan serawi dan susur batang. Cara mudah untuk mengenalinya, siripnya jernih dan di bahagian atas badannya tidak berwarna hitam atau gelap seperti mana ikan serawi dan juga susur batang. Spesies selimang yang selalu ditemui di Malaysia ialah Chrysocheilus oblongos. Selimang mendiami anak sungai yang berarus kuat dan sederhana seperti jeram dan anak sungai yang berpasir. Selalunya ia ditemui di pinggir-pinggir batu dan kayu untuk memakan alga dan lumut. Kebiasaannya selimang bergerak secara berkumpulan, namun ada juga yang ditemui bergerak sendiri jauh dari kawanannya. Ikan selimang agak popular di kalangan akuaris dan antara pilihan popular bagi peminat ikan tempatan untuk dijadikan sebagai ikan pencuci di dalam tank. Di dalam pasaran ikan hiasan, ia dikenali sebagai Siamese alga eater. Boleh dikatakan ia agak mudah ditemui dalam pasaran ikan hiasan, namun mungkin ianya adalah ikan import dan mungkin adalah spesies yang berbeza. Ikan terbol.
Kadangkala ada yang keliru antara ikan terbol, pucuk pisang, dan temperas, kerana penampilan ketiga-tiga ikan ini hampir serupa. Tapi sebenarnya banyak perbezaannya. Untuk pengetahuan semua, ikan terbol adalah adik-beradik kepada ikan kelabau, ara, dan juga rong. Spesies terbol yang biasa ditemui di perairan kita ialah Osteoceles victatus. Ia boleh ditemui di pelbagai jenis habitat, antaranya anak sungai, sungai utama, parit, dan paya. Ikan terbol adalah antara pemakan alga yang agak rajin dan efektif. Bukan itu saja, ikan terbol juga turut rajin memakan sisa-sisa lain seperti sisa tumbuhan mahupun lebihan makanan. Disebabkan itu, ikan terbol antara ikan tempatan yang menjadi pilihan akuaris sebagai ikan pencuci di dalam tank. Namun ada juga yang mengatakan apabila ia semakin tua, terbol akan semakin kurang rajin memakan alga, dan di dalam dunia akuarium adakala ia akan lebih memilih untuk makan makanan seperti felek. Ikan rong. Ikan ini adalah salah satu adik-beradik kepada ikan terbol, dan ia adalah pemakan alga tempatan yang paling terbaik. Ada sekitar 3 spesies ikan rong di Malaysia. Yang selalu ditemui ialah Osteoceles wandersea. Ia dikenali sebagai rong ekor merah. Ada juga yang keliru antara ikan rong dan ikan peridung, namun ia boleh dibezakan melalui warna dan muncungnya. Warna ikan peridung tak sepekat warna ikan rong. Muncung ikan peridung pula menggerutu, manakala ikan rong tak memiliki ciri-ciri ini. Ikan rong boleh ditemui di pelbagai jenis habitat, antaranya sungai berjeram, anak sungai yang berpasir kasar, dan sungai utama. Ia adalah ikan permakan alga yang paling rajin dan efektif. Ikan rong banyak menghabiskan masanya mencari lapisan alga dan lumut untuk dimakan. Walaupun ia boleh memakan makanan lain seperti cacing, larva serangga, atau sisa makanan, namun alga adalah pilihan utamanya. Oleh kerana itu, ikan rong selalu menjadi pilihan utama sebagai ikan pencuci di dalam tank bagi peminat ikan tempatan. Boleh dikatakan, ia juga antara ikan pemakan alga terbaik di dunia dan jauh lebih efektif berbanding ikan bandaraya yang lebih banyak memberikan keburukan. Dari segi ketahanan, ia tidaklah sekuat ikan terbol, tapi ia boleh dikatakan agak lasat juga. Jika korang mencari ikan pemakan alga tempatan yang terbaik, ikan rong adalah pilihan yang paling terbaik. Itulah 8 spesies ikan pemakan alga tempatan yang terbaik. Sebenarnya ada banyak lagi spesies tempatan lain yang turut memakan alga. Cuma dari segi kecekapan, 8 ikan ini menjadi pilihan Siti dan ianya terbukti terbaik berdasarkan kesan terhadap kawalan biologi dan juga maklum balas di kalangan akuaris. Kewujudan semua ikan ini amatlah penting pada ekosistem perairan negara kita di dalam aspek kawalan biologi secara semula jadi. Kerana itulah ada beberapa sungai di Malaysia semakin hilang keseimbangan biodiversiti dan akan memberi kesan buruk pada ekosistem apabila ikan-ikan ini menghadapi kepupusan di sungai tersebut. Perkara ini adalah di bawah tanggungjawab kita, kerana manusia adalah ancaman dan punca utama terhadap ketidakstabilan biodiversiti dan juga kerosakan ekosistem. Kita tak perlukan ikan asing untuk menggantikan ikan tempatan kita, kerana ikan tempatan kita memang sejak azali sudah berevolusi dan serasi dengan perairan kita. Kerana itulah Allah mewujudkan setiap spesies ikan itu hanya di kawasan tertentu mengikut kesesuaian ikan itu sendiri. Selain Allah mencipta ikan tempatan sebagai sumber makanan pada manusia atau hidupan lain, ia juga untuk melengkapi rantaian makanan demi kelestarian flora dan fauna kerana manusia juga bergantung padanya. Allah meletakkan manusia sebagai pemimpin untuk menguruskan dan menjaganya sebaik mungkin sebagai tanda bersyukur dan menghargai pemberian Dia, tapi manusia telah banyak mengubahnya atas alasan kehidupan. Sedangkan Allah lah yang menghidupkan kita. Siti cuma berharap semakin ramai menerima pengetahuan ini dan mendapat kesedaran tentang situasi ini. Semoga lebih ramai pihak yang berusaha menjaga sumber air tawar kita, kerana ia amatlah penting pada kita dan semua hidupan. Dan Siti juga berharap semoga kelestarian kesemua spesies ikan tempatan kita kekal terpelihara. Sekian dari Cik Siti Sepat.
Assalamualaikum dan salam sejahtera.